Hello dan selamat datang ke channel Makcik Nak Bebel. Hari ini Makcik nak buka isu tentang kerusuhan bola sepak di Malang, Indonesia. Kronologi insiden ini yang berlaku pada Sabtu 1 Oktober 2022 bermula dengan kekalahan pasukan Arema FC kepada Persebaya Surabaya. Disebabkan kekalahan tersebut, seorang penyokong telah masuk ke padang cuba untuk bercakap dan mengkritik pemain Arema. Lalu terjadi efek domino yang mana berbondong-bondong penyokong lain turut berlari ke padang. Mereka juga membaling barang-barang sehingga menyebabkan keadaan menjadi sangat tidak terkawal. Pemain-pemain segera dibawa masuk dan pihak berkuasa mengambil alih dan mengenakan tindakan melepaskan gas pemedih mata yang menyebabkan kebanyakan penonton menjadi panik dan mula bersesak untuk keluar daripada stadium. Akhirnya berlaku tragedi di mana terjadi rempuhan manusia yang menyebabkan kesesakan nafas. Ada penyokong yang menyalahkan pihak berkuasa, namun jika penonton tidak menunjukkan sikap agresif, mungkin ianya tidak akan terjadi. Sikap agresif penonton bola ini juga dipanggil hooliganism. Hooliganism bola sepak merujuk kepada tingkah laku yang ganas dan merosakkan oleh para penyokong kelab bola sepak, termasuk penangkapan, vandalisme dan intimidasi. Hooliganisme bola sepak biasanya melibatkan konflik antara geng yang sering dikenal sebagai firma bola sepak, dibentuk untuk tujuan khusus menakut-nakutkan dan menyerang penyokong-penyokong pasukan lain secara fizikal. Kelab-kelab tertentu mempunyai persaingan yang lama dengan kelab lain dan hooliganisme yang berkaitan dengan perlawanan di antara mereka mungkin lebih teruk. Konflik boleh berlaku sebelum, semasa ataupun selepas perlawanan. Peserta sering memilih lokasi dari stadium untuk mengelakkan penangkapan oleh polis. Tetapi konflik juga boleh meletus secara spontan di dalam stadium atau jalan-jalan sekitarnya. Dalam kes sedemikian, tingkap kedai boleh dihancurkan, sampah sarap terbakar dan kereta polis mungkin terbalik. Dalam kes-kes yang melampau, hooligan, polis dan pengamat telah terbunuh dan pihak polis telah campur tangan dengan gas pemedih mata, anjing polis, kenderaan berperisai dan juga meriam air. Setakat ini di Malaysia, budaya hooligan ini tidak seteruk di negara luar. Kalau ada pun cuma provokasi antara kelab-kelab negeri. Kelakuan yang tak elok pun mungkin pancakan laser ke arah pihak lawan ataupun baling suara ke padang. Mungkin ada sedikit iaitu melakukan vandalisme. Rasanya tak ada lagi rusuhan yang sebesar sebegini di Malaysia. Namun, makcik harap benda ini takkan berlaku di Malaysia. Makcik tak nak sentuh isu penyokong atau polis dalam hal ini. Sebab kedua-dua pihak pun ada salahnya. Penyokong tak sepatutnya merusuh dan pihak polis dan juga pihak stadium sepatutnya tahu mengawal penonton dari awal-awal. Kapasiti stadium pun perlu diambil kira supaya tidak over capacity. Yang mana apabila semua orang nak keluar, mereka tak dapat keluar sebab pintu keluar hanyalah ada 2 dan tidak cukup untuk menampung kesemua penonton yang ingin keluar dalam masa yang sama. Tapi makcik nak kupas bukan isu hooligan, tapi isu rempuhan manusia yang makcik rasa menjadi penyebab kebanyakan kematian di stadium ini. Peristiwa ini juga mengingatkan makcik kepada konsert Travis Scott di Astroworld tahun lepas. Travis Scott ni adalah penyanyi dan juga suami kot kepada Kylie Jenner, iaitu adik-beradik Kardashian, yang telah menyebabkan 10 orang meninggal dan ratusan lagi cedera disebabkan penonton yang bertolak-tolak ketika berada di konsert dan akhirnya menjadi rempuhan manusia yang mana sesiapa saja yang jatuh mungkin akan dipijak oleh penonton-penonton lain yang di belakangnya. Kes ini agak besar isunya di Amerika sehingga ada yang mengeluarkan teori bahawa konsert ini adalah satu ritual pemujaan syaitan. Orang yang meninggal ketika berada di konsert itu adalah dia punya sacrifice. Dia punya mangsa untuk dikorbankan.
Kejadian kedua tentang rempuhan manusia yang makcik nak cerita ini yang juga agak terkenal di kalangan orang Islam ialah kejadian rempuhan di Mina pada tahun 2015 yang mana telah meragut ratusan nyawa termasuk seorang jemaah haji Malaysia. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, Mina ni tempat orang Islam yang mengerjakan haji untuk melakukan satu ritual iaitu melontar jamrah. Kejadian rempuhan ketika melontar jamrah ni agak biasa berlaku ketika haji. Even sebelum 2015, tetapi pada tahun 2015 tu kejadian dan kematian akibat rempuhan manusia ini adalah antara yang tertinggi ketika haji. Oleh sebab itu, pihak kerajaan Arab Saudi mengambil inisiatif dengan menambah baik infrastruktur di ketiga-tiga jamrah untuk mengelakkan kejadian rempuhan manusia ini berlaku di Mina lagi. Rempuhan manusia ini amatlah bahaya. Jadi makcik nasihatkan penganjur konsert ataupun bola tidaklah menjual tiket berlebihan lebih daripada kapasiti stadium ataupun tempat konsert itu. Dalam kes di Malang ini, terdapat penonton yang membuat pernyataan yang stadium ini lebih kapasiti. Dan satu lagi, apabila kita panik, ia akan menyebabkan degupan jantung kita menjadi lebih deras dan mungkin penyebab kepada kesesakan nafas. Berkenaan gas pemedih mata yang dikatakan punca kematian, makcik tak berani nak cakaplah benda itu benar atau tak. Sebabnya kita tak tahu komposisi kimia dalam gas tersebut. Tiba-tiba, makcik teringat kat kerusuhan tahun 1998 yang mana FRU bertindak melepaskan gas pemedih mata ketika kerusuhan itu. Tapi tak ada pula makcik dengar ada kes kematian akibat gas pemedih mata itu. Elok je orang-orang yang kena gas pemedih mata itu terus menjadi ahli politik hingga ke hari ini. So, bagi makcik punya pendapat, kalau boleh elakkanlah jadi obses kepada sesuatu kelab bola ke, penyanyi ke, sampai ke tahap membahayakan diri sendiri dan orang lain. Domino efek ni benar wahai anak-anak, dan rempuhan manusia walaupun tanpa senjata boleh membawa maut tanpa mengira usia. Jaga diri dan elakkan dari tempat yang overcrowd. Kalau bersesak, cepat-cepat cari ruang kosong untuk anda. Okey, bye.